Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah support channel saya dengan tekan butang subscribe. Dan bagi kamu yang belum tekan butang subscribe, saya mohon supaya kamu tolong saya tekan butang subscribe supaya channel kita ini akan menjadi lebih besar dan akan menjadi suara bagi rakyat Malaysia. Kita berharap semoga channel kita ini akan bila sudah cukup besar akan menjadi perhatian kepada pemimpin-pemimpin negara Malaysia. Dan kita boleh gunakan platform ini sebagai suara bagi rakyat. Jadi tolong saya tekan butang subscribe. Okey, sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa saja cerita tentang Anwar Ibrahim memang menarik perhatian seluruh Malaysia, malah seluruh dunia. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, rupa-rupanya anak kepada Anwar Ibrahim pun ada rahsia. Anak kepada Anwar Ibrahim pun ada rahsia yang ingin mau dikongsikan berkenaan dengan bapaknya sendiri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Anak Anwar Ibrahim bocorkan satu perkara yang memang amat mengejutkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah stres sangat. Rahsia ini bukan rahsia tentang politika, kerja kah, rahsia tentang kegiatan dahsyat kah, bukan. Tapi ini rahsia tentang makanan kegemaran. Janganlah stres-stres. Semua asal cakap ini saja politik, itu saja politik. Tenanglah, kita kena relax, bertenang. Ada masa untuk makanan. Jadi rupa-rupanya anak Anwar bocorkan makanan kegemaran PM10. Siap kongsi resepi lagi. Terima kasihlah kepada anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membocorkan makanan kegemaran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini pula siap kongsi resepi lagi. Boleh try lah ni lepas ni. Puteri keempat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Nurul Iman, telah mendedahkan makanan kegemaran papanya. Memetik laporan Nona, papanya suka makan cekodok. Cekodok. Sederhana aja rupanya Anwar Ibrahim ni makan cekodok. Walau ada banyak hidangan yang lain, Iman mengatakan papanya akan tetap memilih hidangan itu untuk mengalas perut. Sudah pasti cekodok antara kuih legend yang ramai penggemarnya. Cara memasaknya juga adalah berbagai cara. Selain menggunakan pisang, cekodok juga boleh dihasilkan dengan pelbagai bahan yang seperti udang, bawang dan macam-macam lagi. Seperti yang kita tahu, cekodok biasanya akan dimasak menggunakan tepung gandum. Tapi untuk resepi yang dikongsikan pada hari ini, cekodok akan dicampurkan dengan tepung beras untuk mendapatkan tekstur cekodok yang rangup di luar. Bahan memasak pula yang digunakan dalam penyediaan cekodok ialah hanya memerlukan 5 bahan saja, yang mana 2 antaranya bahan adalah gabungan antara tepung gandum dan tepung beras. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, aku tak maulah kongsi resepinya. Nanti kamu cari sendiri ohviralnews.com. ohviralnews.com. Di sinilah kamu boleh cari berita tentang perkara ini, tentang bocor rahsia makanan kegemaran PM10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, rupa-rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang setelah saya baca resepi cekodok ni dan Anwar Ibrahim suka makan cekodok, saya dapati ini bukti bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim suka hidup yang sederhana, tak melebih-lebih. Hendaklah makan makanan yang di kapal mewah kah, perlu ada makan yang entah apa yang kasih begini garam itu kah, anda payahlah. Datuk Seri Anwar Ibrahim tenang, steady jadi ya. Dia boleh makan
makanan-makanan biasa, kampung-kampung aja. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya dahulukan dengan gelak dulu lah. Pernah dengar gak kamu satu cerita legenda, bukan legenda, cerita klasik. Labu-labu dibaiki oleh tikus. Tikus coba membaiki labu-labu. Akhirnya tenggelam. Tolong. Terima kasih kerana terus support saya. Terima kasih kerana tekan butang subscribe. Saya minta bantuan kamu untuk tekan butang subscribe, like, dan share. Kerana subscribe itu percuma. Dan saya harap channel kita ini channel kita. Kerana kita mau channel kita ini menjadi lebih besar. Menjadi besar. Supaya channel ini betul-betul mendapat perhatian daripada Perdana Menteri Malaysia dan menteri-menteri kabinet. Supaya suara kita didengar dengan jelas. Okey. Apa yang saya katakan dengan tikus membaiki labu-labu? Ini berkenaan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Sekarang dia cuba untuk memberikan komen yang best lah. Memang padu lah komen dia. Paling padu komen Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah dia kata, Jemaah Menteri Anwar paling mengecewakan dalam sejarah negara. Hebatnya. Memang bijak betul dia dapat mengetahui sejarah paling buruk. Tapi saya mau tanya dulu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum mau cuba baiki kabinet Anwar Ibrahim, kenapa tak cuba dulu baiki parti kamu sendiri, Parti Bersatu? Kenapa tidak cuba baiki dulu Parti Bersatu? Apa maksud saya ini? Yang saya pening sekarang ini, tolong ajarkan saya sebab saya pening. Betul-betul pening. Saya pun tak tahu macam mana ini. Nombor 1, nanti kalau di dalam Dewan Rakyat, di Parlimen bersidang nanti ini, di mana JRS mau duduk ya? Kenapa saya kata JRS? Sebahagian daripada parti komponen terbesar JRS adalah Bersatu. Yang kita tahu Bersatu menyokong Anwar Ibrahim. Bersatu pula, maafkan saya. Yang kita tahu JRS menyokong Anwar Ibrahim. Dan itu termasuklah ahli-ahli parlimen yang menang melalui tiket Bersatu. Menyokong Anwar Ibrahim melalui JRS. Tapi Bersatu Muhyiddin Yassin tak mau sokong Pakatan Harapan Anwar Ibrahim bersama dengan PAS. Jadi yang saya pelik, tolong ajar saya sebab ini saya punya pertanyaan saja. Tolong beritahu saya macam mana keadaan itu ya? Macam mana itu? Ada beberapa orang duduk bersama Anwar Ibrahim punya barisan. Ada beberapa orang duduk bersama PAS punya barisan dengan Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kalau nanti di parlimen, Bersatu lawan Bersatu ke? Susah juga kan? Jadi itu yang pertama. Kedua, kenapa? Coba beritahu saya, ajarkan saya, kenapa mesti begitu? Kenapa JRS Bersatu dalam JRS tidak ikut Muhyiddin Yassin? Dan yang paling best, ini soalan paling best. Kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin tak mampu yakinkan Bersatu di dalam JRS untuk tidak menyokong Anwar Ibrahim? Coba berikan saya jawaban untuk itu. Jadi sekarang ini, ialah betul, mungkin betul lah seperti apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin cakap. Menteri Kabinet Anwar Ibrahim mungkin paling mengecewakan. Mungkinlah, tapi pada pendapat saya tidak. Apa yang bikin kecewanya dalam kabinet ini? Kabinet ini sudahlah kecil, jimat. Lepas itu, kabinet ini pun semua tempat sebenarnya Malaysia, Sabah dan Sarawak, semua ada. Dan kabinet ini walaupun kecil, sangat-sangat seimbang, bagus dia.
Jadi di mana masalah kabinet ini? Sebenarnya kabinet Anwar Ibrahim ini satu saja yang menjadi modal untuk musuh-musuh politik Pakatan Harapan menembak. Yaitu dengan kata kenapa lantik Zahid Hamidi. Itu saja. Satu saja pun. Oke. Jadi waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, kabinet dia yang terbaik ke? Yang saya tahu, yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Kalau ada nafi-nafi lah, cobalah nafikan. Yang kita tahu, pada waktu kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin, kabinet dia juga lah yang menyebabkan dia dirampas kuasa. Base-nya, hebatnya kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin. Memang hebat betul. Kenapa indah hebat? Sebab sampai kabinetnya sendiri, menteri kabinetnya sendiri, ada beberapa orang mungkin menteri kabinetnya sendiri pun terlibat di dalam gerakan sehingga Tan Sri Muhyiddin Yassin terpelingkup di lantai. Nah, dan juga akhirnya beliau kantoi, tidak ada majority. Waktu itu juga balik-balik menteri-menteri mau supaya MP, ahli parlimen mau supaya dia membuktikan keabsahan dia dengan membuat undi percayakah, undi tidak percayakah, apa-apalah. Tapi balik-balik ada alasan. Tidak pula berani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nanti 19 hari bulan 12 nih, kita tengoklah 19 hari bulan 12 ini, adakah Anwar Ibrahim akan selamat ataupun dia akan digulingkan sebagai Perdana Menteri apabila akan ada undi percaya nanti. Atau Guru Hadiawang, jangan pula kamu tidak datang pergi itu persidangan pertama ataupun sidang pertama parlimen di bawah Anwar Ibrahim, sebab nanti ada usul undi percaya. Nanti tengoklah, kamu ada majority kah, Anwar ada majority. Kalau Anwar tiada majority, oke. Cepat-cepat Anwar Ibrahim, kau jangan kasih lambat-lambat, kau letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Kalau kau tiada majority, jangan kasih lama supaya kau tidak akan hantam lagi berhabis. Oke, jadi tuan-tuan dan puan, saya akui memang semua kabinet tiada yang perfect. Semua ada masalah lah. Tapi janganlah sampai kecam bilang jemaah menteri ini paling teruk dalam sejarah. Sebab cermin dulu muka sendiri. Kasih cermin dulu muka sendiri, barulah berani untuk komen. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.